Subjek matematik tambahan. Okey, kali ini kita akan bincangkan lebih kurang 8 soalan yang agak popular. So, jangan lari, stay sampai habis. Okey, jom. Sebelum kita teruskan dengan soalan, cikgu lebih suka explain dulu mengenai petua-petua log yang ada. Okey. So, yang pertama ni, awak perasan tak yang pertama ni, kalau kita nampak log yang ada tambah ni, okey, sebenarnya asalnya adalah darab. Okey, darab kalau kita tak pisahkan dia akan jadi tambah. Bila tambah, kita kena letak log X, log Y. Jadi log Y dengan X sudah dipisahkan, kena letak log ke depan dia. Okay, begitu juga kalau dia bahagi. Ya, kalau bahagi, kalau nak pisahkan Y dengan X, kita akan buat dia tolak. Jadi log X tolak dengan log Y. Y kat bawah ni dah jadi log. Jadi kalau darab jadi tambah, kalau bahagi jadi tolak. Okey, untuk kali ini soalan ni kita akan bincangkan dua ni dulu supaya kita tak tersasar lah kan. Okey, jadi sekarang jom kita tengok kalau apa-apa yang relate dengan petua yang sebelah kiri ni kan, nanti kita akan relatekan dia. Cikgu akan kaitkan dia dengan petua yang sebelah tu jika perlu. Okey, sekarang kita tengok soalan pertama adalah okey, soalan ni beritahu. Nampak tak ni tolak? Ni boleh jadi bahagi nanti. Ini tambah ni boleh jadi darab. Tapi dengan syarat bahawa semua log adalah sama. Macam ni log 2. Ini log 2, ini log 2 kan? Betul tak? Okey. Ni tak ada log. Jadi ni kena letak log dulu. Satu. Kedua, apa-apa bila kita nak gabungkan ni nak jadi darab, kita tidak boleh ada 3 kat depan ni. Ya, 3 ni kena pindahkan dekat X ni jadikan dia kuasa 3. Yang ni kita pakai petua apa? Ini kita akan pakai petua nombor 3 ni. Ya, kalau ada kuasa boleh letak kat depan. Depan ni pun boleh naik jadi kuasa semula. Okey. Alright. Jadi jom kita buat dulu step pertama. Jadi, cikgu lupa satu lagi lah. Kita ada satu petua lagi yang cikgu tak sempat senarai di sini, iaitu petua log. Apa-apa log M ke, log N ke, log B ke, log 10 ke, 1 mesti sama dengan kosong. Contohnya macam log 10 1. Mesti kosong. Awak try lah tekan kalkulator awak. Ataupun log B 1. Mesti sama dengan kosong. Okey. So, lupa nak masukkan, aku masukkan. Teringat. Okey, ini semua nanti cikgu akan explain nanti. Ada soalannya, cikgu akan explain nanti. Okey, so kita tuliskan soalannya. Okey. Seperti biasa. Sama macam di atas. So, step seterusnya adalah kalau boleh, awak tengok ni, perasan tak bahawa cikgu dah berjaya masukkan semua log 2. Log 2. Yang ini yang tak ada log pun, cikgu dah masukkan log. Nampak tak? Okey, cikgu akan masukkan log ni, belakang dia. Cikgu akan masukkan log dekat belakang 2 ni. Okey. So, kenapa cikgu masukkan log 2-2? Kerana semua yang lain 2. Jadi, cikgu akan masukkan log 2-2. Kalau log 3, kita masukkan yang log 3-3. Sebab log 3-3 1. Log 2-2 sama dengan 1. Kan? Jadi, kalau 1 darab dengan 2, dapat 2 semula. Okey. Sekarang ni kita dah dapat semua dah ada log 2. Betul tak? Cuma sekarang ni kita nak yang depan ni, kalau boleh yang depan ni naik jadi kuasa. Begitu juga 3 naik jadi kuasa. Supaya yang depan log tu semua clean aja. Ya. Jom kita jadikan dia kuasa. Okey. Jadi cikgu dah jadi kuasa. Jadi 2 ni dah jadi kuasa, 3 ni pun jadi kuasa. Awak perasan tak depan ni ada kosong kan? Dah tak ada apa-apa, bukan kosong lah, dia sebenarnya 1 lah. Bukan kosong pula, masa tak ada nilai 2 dan 3 tu dah dipindahkan jadi kuasa. Okey, bila yang sedemikian, barulah kita boleh gabungkan dia. Okey, tambah akan jadi darab, so tolak akan jadi bahagi. Ya. Tengok sekali lagi log sama tau Log tak sama tak boleh ya. Pastikan log sama. Cikgu ulang banyak kali. Okey, tengok kita darab je. Bila kita darab, log ada 1 je. Log yang lain-lain ni kita kena bukanlah buang sebab itu petua dia kan. Jadi log akan ada 1 je tau. Yang kita bracket, kita cuma ambil nilai ni aja. Nilai ni, darab nilai ni, bahagi nilai ni. Itu je. Sebab kadang-kadang pelajar still lagi letak log lagi kat sini. Tu yang cikgu ingatkan selalu tu. Okey, dah settle. Bila kita dah settle macam ini, kita kena pastikan log yang ada di sebelah kiri ada 1 log. Maksudnya log 2 ada 1. Belah kanan ada 1 log. Kalau ada 1 kiri, 1 kanan, maksudnya sebelah-sebelah tu ada 1 log saja, kita boleh potongkan dia. Okey. Kalau macam yang nombor 2 ni, kita tak boleh potong kerana belah kiri ada 1, sedangkan sini ada 3 log. Kita kena gabungkan dulu jadi 1 log baru boleh potong. Cikgu ulang ya, beritahu, ingatkan. Jadi dalam kes ni kita boleh potongkan dia. Okey.
kita boleh potongkan dia. Ni, dia potong ni. Okey. Tapi sebelum potong tu, cikgu gabungkan dulu. Tapi kalau awak nak potong terus pun boleh juga. Sebenarnya, gabung kemudian. Ni cikgu gabungkan dulu, maksudnya darab, bahagi, baru cikgu potong log dia. Okey, maka bila log dah potong, tinggallah yang belakang ni aja. Mudahlah sikit, log dah tak ada kan. Okey, jadi sekarang ni dia nak ungkapkan Y. Maksudnya dia nak suruh Y tu tinggal seorang-seorang kat depan. Okey, so apa kita boleh buat sekarang adalah, so first step kita pindah lawan naik atas dulu sebab kita kena gabungkan Y dulu kan. Okey, nampak Y dah ada kuasa 2. Next kita pindahkan X. So, tapi ni masih lagi belum jawapannya sebab Y ada kuasa 2, sedangkan soalan dia nak Y 1 je. So, kuasa tu pindahkan jadi punca kuasa, ya. Tada, dah siap. Ataupun kita boleh kecilkan lagi. Dah siap macam tu. Okey, settle kan? So, kalau rasa confused, ulang lagi sehingga kita faham. Okey, soalan kedua. Kita ambil soalan yang popular je ni. Soalan kedua, kita tengok lagi ni adalah bahagi. Okey, yang atas dua tu adalah info. Kalau soalan jenis macam ni, atas ni info. Okey, pelajar selalu ingat atas ni soalan. Ni bukan soalan, ni info. Information dia untuk menjawab soalan kat bawah ni. Kat bawah ni barulah soalan. Okey, dia nak dalam sebutan X kepada sebutan Y. Dia nak X dengan Y. Jadi sekarang ni, yang ni dia merujuk kepada petua mana? Kalau ada bahagi, dia tentulah dia merujuk kepada tua bahagi ni. Nampak bahagi ni kan? Dia akan jadi tolak lah. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak expand soalan ni. Apabila dah expand nanti dah kembangkan, baru kita boleh masukkan maklumat-maklumat yang ada yang diberikan di atas. Bentuk soalan ni popular jugalah. Okey, jom. Jadi kita teruskan soalan kita lah. Jadi log 4, 8. Tambah dengan log 4, tolak dengan log C. Jadi cikgu kembangkan dia. Sebab 8 dengan B darab. Bila darab, tambah. Okey, bahagi, baru tolak. Ingat kadang-kadang pelajar buat macam ni. Log 4, 8, B. Dia tak pisahkan. Tolak log 4C. Dia tak pisahkan dua ni. Lepas tu, end of the day, dia nak settlekan dah tak boleh. So, cikgu pisahkan awal-awal. Nak pisahkan kemudian boleh. Janji kena pisahkan mereka tu. Okey, lepas itu, kita tengok. Kita ada satu masalah kerana maklumat yang diberikan log 2. Sedangkan soalan diberi adalah log 4. Jadi, kita tidak boleh masukkan informasi maklumat yang ada kat atas tu ke dalam soalan ini. Tak boleh masuk. Ni tak boleh masuk. So, Morin sekarang kita terpaksa kena ubah log 4 menjadi log 8. Log 4 menjadi log 2, sorry. So, cikgu ada dua cara. Sama ada kita nak pakai cara nombor 4 ni. Okay. Ataupun cikgu lebih suka pakai cara nombor 5, 6, 7, nombor 7 tu. Yang inilah. Okay. Okay. Jadi, awak perasan tak? Kalau 2M ni, ni log 4. Jadi 4 ni nak jadi 2, cikgu punca kuasa. Jadi bila punca kuasa, 9 pun kena punca kuasa. Begitu juga kalau ni log 2 nak jadikan dia 4, di kuasa 2, M pun kena kuasa 2. So kena pilih salah satu lah, sama ada nak kuasa ataupun nak punca. Kita kena pilih salah satu. Okay, kalau nak pakai cara ini, boleh juga. Kita akan buat macam ni. Kita akan buat log 2, 8. Bahagi log 2, 4. Jadi 8 kat atas, 4 kat bawah. Macam ni. B kat atas, A kat bawah. A kat bawah, B kat atas. Okey. So, log ni kita tentukan sebab dia bagi log 2. Tapi kali ni cikgu tak nak pakai yang ni sebab cikgu rasa panjang-panjang. Cikgu lebih suka pakai formula ini. Okey. Jadi, oleh demikian, cikgu nak jadikan log 2. Apa yang cikgu buat adalah cikgu punca kuasakan dia. Macam tu. Faham tak? Okey. Macam tu. Sebab boleh kuasakan dia. Kecuali kalau dia bagi log 3. Susahlah nak kuasakan. Dia kena pakailah. Terpaksalah pakai ini. Sebab dia boleh bagi 4 kan. Kita boleh punca kuasa. Okay, nampak tak? Bila punca kuasa, kita kena punca kuasa 8 juga. Okay, lain-lain cikgu dah buat juga puncanya. Okey, punca kuasa ingat dia adalah 1/2 ya. Okey. Sekarang ni 4 punca kuasa 2 dah dapat 2. Okey, 8 punca kuasa 2. Punca kuasa 2 jadi 1/2. Kenapa cikgu jadikan 1/2? Sebab nanti yang ini boleh letak kat depan. Okey. Kalau dalam bentuk punca kuasa macam ni, nak letak kat depan susah. Jadi dalam bentuk indeks lebih senang. Okey, nampak So, sekarang ni sebab ini 8, besar lagi kan. Sebenarnya 8 ni kita boleh jadikan dia 2 kuasa. 8 ni sebenarnya boleh jadikan 2 kuasa. 2 kuasa 3. 2 kuasa 3, 8. Okey, lebih kecil sikit. Jom kita buat sikit. Okey, yang pertama, 1/2 cikgu letak 8.
Okay, 1/2 juga letak depan. Untuk C pun 1/2 kuasanya letak depan. Jadi semua kuasa ni cikgu pindahkan ke depan. Nampak? Yang tadi kena masuk ke atas kan, jadi pindah ke depan. Sebab apa? Sebab kita nak masukkan info ni kat dalam ni. Tengok apa lagi yang ada. Okey, so kita kalau boleh ada kuasa ni, kalau ada hubungan 8 dengan 2 ni, kan, kita kena jadikan base ni 2 lah. Contohnya macam 3 dengan 9. Kan ada hubungan. Kan, kalau 8 dengan 2 kan ada hubungan juga untuk jadikan dia base asas dia 2 kan. Jadi cikgu jadikan dia lebih kecil, di mana cikgu jadikan dia adalah 2 kuasa 3, 8. Betul tak? Supaya 3 ni boleh letak kat depan lagi. Okey. So kat sini kita dah nampak ada info dia. Log 2B, nampak tak? Log 2B sama dengan X. Maka cikgu gantikan dia X. Cikgu buat bracket merah tu supaya nampak. Begitu juga ni log 2C. Log 2C adalah Y. Cikgu gantikan dia Y. Itu gunanya informasi kat atas tu. Okey, jom kita darab kuasa 3 ni, kita darab kat depan. Jadi 3 darab 1/2 dapat 3/2. Dah settle dah, nampak tak? 2 ni, ingat ni. Log 22, ingat log 22 adalah 1. Apa log yang sama adalah 1. Tak kisahlah log 1000-1000 ke, log 10-10 ke, dia adalah 1. Log mm ke, dia adalah 1. Huruf sekali pun sama. Contohnya log B. Ni adalah 1. Okey. So dah dapat dah 3/2 tambah 1/2x tolak 1/2y. Macam ni pun boleh, ataupun kita boleh gabungkan dia di bawah satu bumbung macam tu. So mana-mana boleh. Settle. Okey, nombor 2. Jom nombor 3. Okey, nombor 3. Okey, yang ini bila ada perpuluhan macam ni, kita susah untuk membuatkan log. Kecuali kalau dia dalam bentuk log 10. Log 10, 82. Ni senang sebab kita boleh guna kalkulator. Log 7 kalkulator tak ada. Kan? Jadi yang ni kita terpaksa ubah menjadikan log 10. So nak guna formula petua mana, kita akan guna petua ni. Nampak? Okey, kita guna betul-betul. Maksudnya, kita kena buatlah awal-awal. Kita buat garis. So atas ni mesti 8.2. Bawahnya mesti 7. Okey, atasnya mesti pakai log 10. Pakai log 10. Kenapa log 10? Sebab log 10 ada pada kalkulator. Kalau dia tak bagi apa-apa petunjuk, kan, informasi, kita guna log 10. Sebab kita boleh guna kalkulator. Kecuali dia nak log 2 ke, dia bagi informasi ke atas, terpaksalah guna informasi yang diberikan. Kalau dia tak bagi, sebaik upayanya kita guna log 10. Okey, sebab kita boleh guna kalkulator. So dah tara. Okey, so kita tekan kalkulator lah. Log 10 bagi 82 bahagi log 10 7. Itu kita dapat. Dah siap. Mudah kan? Okey, jom. Kita pergi soalan yang kelima. Okey, soalan kelima ni agak tricky sikit. Okey, so seperti biasa yang atas tulis info ya. Soalan ni. Ni soalan dia. Ni soalan dia. Okey. Yang pertama dia bagi log x a dengan info yang macam tu. So, macam mana kita nak buat? Supaya log x a tu kita boleh jadikan dia jawapan dia. Okey. So, kita tengok A ni sama dengan A ni. Nampak tak? Jadi kita boleh gantilah A tu. 1, kita gantikan A sama dengan 1 per X kuasa 4. Okey. Jadi A ni cikgu gantikan dengan 1 per X kuasa 4. Sebab A dia bagi kan. Okey. Settle. Okey. Macam ni. Kita kalau bahagi, kita boleh pakai betul. Nampak tak? Maksudnya kita boleh jadikan dia log X. Ni kan? Nampak tak? Log X kan? Log X 1 tolak dengan log X 4. So ingat, log X 1 adalah kosong. Ni, 1 kosong. Ya, log X 4, 4 lah. So ni log X 4 lah kan? Jadi apa ni adalah log X 4. 4 ni adalah letak atas. Kalau ikut ni, log X 4. Jadi 4 ni letak kat atas. Letak kat depan. Jadi 4. Kita akan dapat log XX adalah 1. Kan? Jadi, log XX adalah 1. So, jawapannya adalah negatif 4. Ini adalah cara kalau nak guna petua inilah. Sebab kadang-kadang kita buat soalan, kita berfikir berbagai-bagai arah, berbagai-bagai angle kan. Ada pelajar berfikir seperti itu dan sebagainya. Kalau cikgu melihat soalan ni dalam angle yang lain. Kalau boleh, cikgu nak naikkan ni ke atas. Sebab cikgu nak boleh secepat yang mungkin nak selesaikan masalah kan. Tak nak panjang-panjang. So, kalau kita naik atas, dia akan jadi negatif 4. X negatif 4 kuasa 2. Nampak tak? Ni atas kan? Jadi lebih mudah. Kan? Lebih mudah kan? So, terus kita boleh letak kat depan.
Jadi log XX dah jadi 1. So, tak payahlah nak tolak nak apa. Tapi walau macam mana pun nak guna cara tadi pun, cikgu beritahu mula-mula tadi pun, boleh aja. So, negatif 4 jawapannya. Sama je. Okey, ikut angle mana yang kita lihat. Jangan ikut kawan. Ikut kita yang biasa buat kan. Sebab tu kalau kita buat soalan log, lagi banyak kita buat soalan, lagi banyak angle kita nampak. Ya. Okey, B. Biasanya soalan yang ada B macam ni, biasanya yang B ni mesti direlate dengan yang A. Okey, kalau anda tengok, ni perasan tak ni? Log EX. Ini log XA. Tahu tak? Terbalik. Dia nak terbalik dua ni X dengan A kan? Okey, kalau dia terbalik macam ni, kita akan guna petua yang sini. Petua ni. Nampak? Okey, kalau kita nak terbalikkan dia ni, kita kena letak 1 per baru terbalikkan dia. Okey, ini pun yang B pun sama Kita garis dulu. Jadi kita boleh terbalikkan dia ya. Macam tu. Sebab nak tukar A dengan X. Ini 1 per log X A. Maka log 1 per log XA ni kita dah cari tadi. Kan ni jawapannya, betul tak? Jadi terus cikgu gantikan dia sebagai negatif 4 kat situ. So masuk. Dan kita kira dengan kalkulator. Tada, dah siap. Okey, mudah Okey, tak apa. Tak faham, ulang banyak kali. InsyaAllah boleh faham. Okey, soalan yang agak popular akhir-akhir ni. Perasan tak, kalau tolak, kita kena log hendaklah sama. Tapi dalam kes ni log tak sama, nampak tak? Jadi yang ini, kita boleh guna cara yang ini. Tapi cikgu tak guna yang tu, tak suka guna yang tu sebab cikgu selambat. Cikgu lebih guna suka yang cara mudah ni. Okey, so macam mana nak samakan log? Cikgu boleh kuasa 2 kan dia. Jadi 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okey, ataupun cikgu boleh punca kuasakan dia. 4 punca kuasa 2, 4 punca kuasa 2 sama dengan 2 kan? Jadi kalau kuasa 2, atas pun kuasa 2. Kalau punca, kena punca lah. Jadi cikgu boleh kuasa lah sebab tadi dah buat punca. Yang ni cikgu buat kuasa pula. Ya? Cikgu buat kuasa nak dikena 4. Okey. Jadi bila dah kuasa, dapatlah log 4. T kuasa 2. Seperti cikgu tulis tu. So, tulis lagi. Okey. Oleh kerana dia tolak, kita jadikan dia bahagi. T kuasa 2 bahagi dengan V. Ni selalu pelajar yang buat. Sebab yang ni adalah yang ni nampak tak? Dia cuma terbalik kat sana kan? Yang ni selalu pelajar buat. Dia akan buat log 4T kuasa 2 bahagi log 4V. Ini salah macam ni ya. So yang bahagi tu yang nilai yang belakang ni ya, bahagi. Log seketul kat depan. Okay, sebagai ingatan awak lah. Okay, next. Seterusnya. So dah jadi macam ni, dan terungkapkan T. So maksudnya dia nak T seorang-seorang. So, bila dah sampai macam ni, kalau boleh kita jadikan dalam bentuk indeks. So, macam mana hubungan indeks kepada log kepada indeks? Ni cara log kepada indeks. Okay, log kepada indeks. Caranya adalah, cikgu tunjuk yang contoh yang dulu senang. Contoh yang ni. Cikgu ambil satu contoh ni. Contoh ni dia bagi log 2T sama dengan 10. Cikgu ambil contoh ni. Jadi, nak jadikan dia log, T ni kita maintain. 10 ni akan jadi kuasa. Tak cantik 10 ni. 10 akan jadi kuasa. 2 ni akan naik ke depan. Jadi T 2 kuasa 10. T sama dengan 2 kuasa 10. Untuk soalan tu lah. Untuk contoh petua cikgu tu lah kan. Okey, jadi untuk kes ni pun sama. Yang ini kita maintain. Ya. Jadi 4 akan pergi ke sebelah. 3 jadi kuasa. Okey. Ini kita maintain ya. Macam tu. Alright. So dah boleh pindah V. Okay, dah boleh pindah jadikan kuasa akan jadi punca kuasa. Okay, boleh tinggal macam tu ataupun nak bagus lagi kita kecilkan lagi. Tada, dah siap. Alright. Okay. So kita pergi soalan ketujuh. Okay, ini soalan senang senang je kan. Kalau pergi soalan macam ni mudahlah bagi cikgu rasa. Okay. So ini kita apa perlu buat? Ni adalah soalan indeks. Sebenarnya soalan indeks ni tak kena-kena dengan log. Tak apalah, dah termasuk kita buat lah kan. Ni soalan indeks je. Tak kena-kena dengan log sebab log dengan indeks kan sedia gabung soalannya. Okey, jadi kalau boleh kita carikan base yang sama. So dalam 32 ni ada 2, dalam 4 pun ada 2, nampak tak? Okey. So 2 kuasa 5 32, 2 kuasa 2 4. Okey, lepas tu kita kembangkan dia punya indeksnya. Okey, dah kembang nampak? Dua-dua dah sama. So kita boleh potong.
Okay. Alright, so seperti biasalah, dah potong, kita akan samakan indeks yang atas ni. Okay, so kita pindah-pindahkan X, kita akan dapat 4X sama dengan 12, so X sama dengan 3. So, dia adalah soalan indeks tau. Ya, bukan soalan yang direct kepada log ni lah. Okay, nombor 8. Ni adalah last. Sebab apa cikgu buat nombor indeks ni, cikgu nak relatekan dengan soalan ini. Soalan ini nampak macam soalan indeks. Sebab sama macam tadi kan. Tapi masalahnya, 2 ni, 4 ni, dalam 4 dia ada 2. 2 kuasa 2, 4. Tapi dalam 7 ni ada 2 tak? 2 kuasa berapa 7? Tak ada. Kan? Tak ada. Kecuali lah kalau 7 tu 8. 8 ke, betul tak? 16 ke, yang ada 2 bolehlah kita buat. Oleh demikian, kalau soalan bentuk macam ni, kita terpaksa guna log. So, apa perlu buat? Kita terpaksa guna log, kita letak kat depan ni. Jadikan dia log. Log apa? Kalau dia tak cakap, pakai log 10. Sebab 10 ada guna, boleh guna kalkulator. Tengok, cikgu letakkan log kat depan dia, ya. Okay, tujuan letak log ni kenapa? Sebab kita nak, sebab bila indeks dalam bentuk X dekat indeks, dia punya kuasa, kita tidak boleh menyelesaikan masalah. Kecuali kalau dia di log, yang indeks semua ni kita boleh pindah kat depan. Itulah sebabnya kita gunakan log ini. Nampak dia dah pindahkan dah? Begitu juga X ni cukup pindah kat depan. Okey. Seperti biasalah. Bila kita pindahkan seperti biasa, maka log ini cikgu pindahkan ke bawah ni lah. Ya, nak jadikan dia bahagi. Sebab dia darab, pindah dia bahagi. Oleh kerana dia adalah log 10, maka kita tekan kalkulator je lah. Log 10, 7 bahagi. Log 10, 4. Okey. Maka kita akan dapat 1.4037 X. X ni masih ada sebab dia darab kan. So, oleh X dah ada, maka X boleh pindah kat sana. Tolak dengan 2X tu. Okey, 1 pun pindah kat sini jadi positif. So, dah tolak akan dapat 0.5963X. So, garis sikit, maka X sama dengan, ya, kita bahagikan dia, maka X sama dengan 1.6771. Okey. Boleh awak boleh buat, kalau boleh sampai 4 desimal lah, kalau dia tak minta apa-apa, kecuali kalau diminta untuk 3 desimal aja ke, ataupun 3 angka bererti ke, 4 angka bererti ke, bergantung pada soalan. Okey, cikgu rasa agak pantas cikgu punya video. Okey, nak dihematkan masa. Walaupun begitu, sebab video ni kita boleh ulang. Kalau mana-mana yang part yang awak rasa macam keliru ke, ataupun rasa kurang faham, ulang lagi sebab kita boleh ulang banyak kali. Okay, see you again. So, jangan lupa subscribe juga channel cikgu. So, komen kat bawah kalau ada apa-apa